Okey, ini satu kes berkenaan dengan tapak sekolah yang diberi oleh Kerajaan Negeri Selangor kepada dua sekolah Cina di Puchong yang mana sekarang ditolak oleh Kementerian Pelajaran. Jadi yang kronologinya ialah pada 23 September tahun 2011, Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Selangor meneruskan permohonan lot 6578 dan lot 65766 di Taman Tasik Prima Puchong bagi pembinaan SJKC Yakci 2 dan SMJK Katolik dan satu lagi sekolah kanak-kanak autism. Tanah resap sekolah tersebut masih belum dipohon oleh JKPDG ataupun pihak Kerajaan Persekutuan dan masih di bawah Kerajaan Negeri Selangor. Pada 30 September 2012, Kerajaan Negeri Selangor menulis surat kepada Kementerian Pelajaran menyatakan sokongan Kerajaan Negeri Selangor terhadap permohonan Lembaga Pengurus SJKC Yakci dan SMJK Katolik untuk membina cawangan sekolah di Taman Tasik Prima Puchong dan memohon Kementerian Pelajaran untuk mengeluarkan permit kepada kedua-dua sekolah tersebut. Kesannya, Kementerian Pelajaran Malaysia menjawab surat Kerajaan Negeri Selangor dalam surat bertarikh 25 November 2011 dengan menyatakan bahawa Kementerian Pelajaran Malaysia memutuskan mengekalkan tanah rezap pendidikan yang berkeluasan 13 ekar sebagai tapak sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan Taman Prima Puchong. Jadi, Kementerian Pelajaran Malaysia tidak dapat mempertimbangkan cadangan Kerajaan Negeri Selangor. Jadi pada 28 Februari tahun ini, Kementerian Pelajaran Malaysia malah memohon tanah rezap sekolah di Tasik Prima Puchong tersebut. Walaupun Kerajaan Negeri Selangor telah memperuntukkan kedua-dua lot tanah tersebut kepada kedua-dua sekolah Cina tersebut. Memandangkan tanah rezap sekolah di Taman Tasik Prima Puchong masih tertakluk di bawah Kerajaan Negeri Selangor, Kementerian Pelajaran Malaysia memang tidak berhak untuk menentukan kegunaan tanah resap sekolah tersebut. Cara Kementerian Pelajaran Malaysia membuat permohonan di tanah resap sekolah yang sama tersebut menunjukkan KPM memang tidak berhasrat untuk menyelesaikan masalah kekurangan sekolah Cina di kawasan Puchong dan Negeri Selangor, tetapi sebaliknya mereka memang ingin sabotaj usaha Kerajaan Selangor untuk mengatasi masalah tersebut. Jawapan Parlimen yang diberi oleh KPM kepada saya pada semalam yang menyatakan bahawa KPM mempunyai berancangan untuk membina sekolah kebangsaan di tanah resap sekolah di Taman Tasik Prima Puchong tersebut adalah tidak berasas kerana KPM sepatutnya membuat permohonan kepada Kerajaan Negeri jauh lebih awal dan bukan dibuat selepas Kerajaan Negeri Selangor telah memberi tanah kepada lembaga pengurus ketiga-tiga sekolah tersebut. Selain itu, terdapat 4 sekolah rendah kebangsaan dan 2 sekolah menengah kebangsaan di sekitar 3 km radius di tanah resap sekolah di Taman Tasik Prima Puchong. Jadi keperluan sekolah kebangsaan di sekitar tempat tersebut telah pun cukup dan tidak perlu sekolah rendah dan sekolah menengah kebangsaan lagi di tempat itu. Pemimpin Kerajaan Persekutuan Barisan BN daripada Perdana Menteri ke Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran, Timbalan Menteri Pelajaran dan Presiden MCA telah banyak kali membidas Kerajaan Negeri Selangor tidak memberi tanah kepada sekolah Cina. Tetapi apabila Kerajaan Negeri Selangor memperuntukkan tanah kepada sekolah Cina, apa yang kita lihat ialah Kementerian Pelajaran Malaysia cuba sabotaj usaha Kerajaan Negeri Selangor tersebut. Sekarang semakin ramai ibu bapa kaum bukan Cina menghantar anak mereka untuk belajar di sekolah Cina. Ini bermaksud sekolah Cina bukan untuk pelajar kaum Cina sahaja. Di sini saya ingin menyeru Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran supaya menunjukkan kejujuran mereka untuk membantu sekolah Cina dan jangan lagi berulang-ulang membuat pembohongan kepada masyarakat bandar. Ini satu survey telah pun dilakukan 3 km radius yang semua sekolah yang berada di kawasan Tasik Prima Puchong tersebut yang mana telah menunjukkan ia telah mempunyai yang tapak itu telah pun mempunyai 4 sekolah rendah kebangsaan dan 2 sekolah menengah kebangsaan. Memang telah pun cukup. Ini satu survey telah pun dibuat. Jadi kami rasa kesal kerana pada bulan lepas Kementerian Pelajaran Malaysia membentangkan permohonan mereka ke Pejabat Tanah Petaling.
Jadi clear case sabotage lah. Mereka tak beri permit kepada kedua-dua sekolah itu untuk buat cawangan sekolah. Tapi sebaliknya, mereka sekarang memohon tanah tersebut dengan alasan mereka ingin membuat sekolah kebangsaan dan sekolah rendah kebangsaan di Taman Tasik Prima Puchong. Kamu rujuk kepada jawapan parlimen. Jawapan parlimen, you see the page 2. Page 2, the last para, berhubung dengan penubuhan cabang sekolah. Jika istilah cabang dimasukkan ialah sekolah cawangan, Akta Pendidikan 1996 tidak memperuntukkan mengenai pembinaan sekolah cawangan. Saya rasa ini memang tidak membayangkan realiti. Kita tahu terdapat beberapa sekolah telah pun ada sekolah cawangan. Seperti apa yang saya bagi tadi, yang senarai sekolah 3 km radius tapak itu, telah pun ada sekolah kebangsaan Puchong Utama 2, lepas tu sekolah kebangsaan Puchong Utama 3, dan ini menunjukkan semua ni sekolah cabang sudah ada. Kita lihat sekolah rentas Cina macam SJKC Kuanqing. Kita ada Kuanqing 1, Kuanqing 2. Memang yang sekolah cawangan ni telah pun wujud sekarang. Jadi saya memang tak dapat terima yang alasan diberi oleh kementerian ni yang memang tidak membayangkan realiti. Dan selain itu apa yang dikatakan di sini ialah kerajaan telah pun mempunyai rancangan untuk buat sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan Taman Prima Puchong. Seperti apa yang saya katakan tadi, kalau mereka ada rancangan seperti itu, sepatutnya tanah itu telah pun terbiar lebih daripada 10 tahun. Sepatutnya kementerian memohon jauh lebih awal daripada sekarang. Dan bukan sekarang bila kerajaan negeri Selangor nak bagi sekolah kepada sekolah Cina, baru mereka kata nak buat sekolah kebangsaan dan sekolah menengah kebangsaan. Dan sekarang apa yang berlaku di Puchong ialah tiap-tiap tahun kita mempunyai 500 murid sekolah darjah pertama, lebih daripada 500 kena belajar di tempat lain. Di Kuala Lumpur, di Sedang, di Sungai Wei, di Jalan Kelang Lama. Jadi memang amat susah bagi ibu bapa yang mana yang anak mereka tidak dapat belajar di SJKC di Puchong. Jadi itu sebabnya memang ada keperluan. Itu sebab kerajaan negeri Selangor cuba bantu. Tapi kita lihat sekarang apa yang berlaku ialah Kementerian Pelajaran yang sabotaj usaha kerajaan negeri Selangor. Banyak fakta telah diputarbelikkan oleh Yang Berhormat Teresa Kok. Dan pada hari ini saya ingin merujuk kepada jawapan yang telah kementerian sediakan bagi menjawab soalan beliau, ya, yang sepatutnya naik soalan itu pada 14, iaitu hari semalam. Oleh kerana soalan ini 38 tidak sempat dijawab, maka telah dibekalkan secara bertulis kepada Yang Berhormat Teresa Kok. Dalam jawapan ini telah jelas kita nyatakan bahawa kalau mengikut perkara 85 Perlembagaan Persekutuan yang berbunyi, jika mana-mana tanah di sesuatu negeri direservkan bagi apa-apa maksud persekutuan, maka kerajaan persekutuan boleh mengkendaki kerajaan negeri dan kemudiannya adalah menjadi kewajipan kerajaan itu menyebabkan tanah itu diberi kepada persekutuan untuk selama-lamanya tanpa sekatan tentang kegunaan tanah itu. Ini adalah perlembagaan persekutuan. Okey. Jadi saya berharap semua merujuk kepada the supreme law, perlembagaan persekutuan yang telah diguna pakai sejak kemerdekaan, dan saya ada versi bahasa Inggeris dan versi bahasa Cina bagi sesiapa yang ingin membuat translation secara terus-menerus. Saya ingin merujuk kepada ini kerana ada beberapa perkara yang tidak dimaklumkan kepada media. Okey. Pertama, dalam jawapan itu kita telah menyatakan bahawa jangan campur adukkan. Kalau nak minta tanah seperti mana Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin telah luluskan beberapa bidang tanah reserve pendidikan kepada SJKC. Itu memang ada presiden. Tapi ada cara kita memohon dengan Tan Sri Muhyiddin. Kita tidak boleh mencampur adukkan permohonan tanah campur dengan permit sekolah. Itu adalah dua perkara yang berbeza dan nampaknya ini yang dilakukan oleh kerajaan negeri Selangor.
Okey, itu pertama. Dalam jawapan kita dah tulis dengan jelas. Dan kalau kita kata SMJK kita tak lulus, bagaimana SMJK di SIN 2 di seberang Perai dan Selatan boleh diluluskan baru-baru ini oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Jadi itu sebagai satu dakwaan yang tidak berasas. Itu pertama saya nak hidas. Kedua, saya pada hari ini saya dah cakap semasa bicara rakyat, saya nak mendedahkan kerana saya dicabar macam-macam, tak berani, bukan tak berani. Saya memilih Dewan Rakyat ni sebagai forum untuk menjawab apa juga pertanyaan termasuk apa-apa dokumen sulit yang beliau nak bawa dalam Dewan. Oleh kerana soalan 38 kita tak ada kesempatan untuk menjawab. Jadi pada hari ini saya ingin tunjukkan apa bukti yang kami ada dan kenapa saya mengatakan ini adalah satu perkara yang dilihat dari perspektif politik. Okey? Saya dah kata perlembagaan memang jelas. Mau tidak mau kerajaan negeri kalau itu reserve persekutuan. Pendidikan adalah reserve persekutuan. Okey? Dan jelas kalau nak tengok list ada dalam ini. Jadi saya berharap mereka fahamlah, mendalami dan faham kandungan perlembagaan persekutuan. Itu yang pertama. Dan kerajaan itu hendaklah memastikan ianya diserahkan kepada kerajaan persekutuan. Itu dah jelas. Okey, nanti saya boleh photostate apa yang terkandung dalam perkara 85. Yang keduanya, pihak kementerian sebenarnya telah menerima surat sebanyak 2 kali dari pemaju perumahan ini. Saya nak mengatakan Tasik Prima ini sebenarnya adalah satu pemaju yang sudah lama wujud di sana. Bukan zaman pemerintahan Pakatan Rakyat. Iaitu sebelum 2008 lagi, projek perumahan ini sudah ada di Puchong. Dan apa yang saya nak tekankan di sini, kalaulah satu projek perumahan itu dibina di Tasik Prima, bermaksud sudah tentunya projek itu mendapat kelulusan dan plan itu ditandatangani diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan. Okey, dalam konteks ini memandangkan pemaju sendiri pun tahu bahawa tanah ini adalah milik kerajaan persekutuan, akhirnya mereka telah menulis surat Prima Nova Harta Development Sdn Bhd, pengerusi eksekutifnya Datuk Muhammad Karim bin Haji Abdullah Omar telah menulis surat kepada Jabatan Pelajaran Negeri Selangor untuk permohonan pindaan keperluan sekolah di atas lot yang dinyatakan. Okey, merujuk kepada perkara di atas dan kelulusan pihak Majlis Perbandaran Subang Jaya, rujukan fal MPSJ 260/1/133 bertarikh 16 Februari 2009, kami pemaju Taman Tasik Prima ingin mengemukakan permohonan untuk mengurangkan keluasan tapak sekolah dari 13 ekar kepada 6 ekar di mana ianya mencukupi untuk keperluan sekolah rendah. Ini yang ditulis oleh pemaju kepada JPN kita. Bersama-sama dilampirkan ringkasan, ini dia punya surat. Okey. Dan lantaran itu, pihak jabatan pada masa itu, orang ni dah bersara, Dr. Haji Zahari, iaitu mantan ketua pengarah ketika itu adalah pengarah Jabatan Pelajaran Negeri Selangor, telah membalas surat kepada pengarah Tetuan Prima Nova Harta Development permohonan pengurangan keluasan tapak dengan segala hormatnya merujuk di atas perkara di atas ada dirujuk dan surat dari Prima Nova Harta Development Sdn Bhd bertarikh 16 adalah berkaitan. Jabatan Pelajaran Negeri Selangor telah mengambil maklum permohonan tuan bagi mengurangkan keluasan tapak sekolah dan keluasan 13 ekar kepada 6 ekar. Jabatan ini tidak dapat memenuhi permohonan tuan seperti yang di atas kerana terdapat keperluan sekolah menengah dan rendah di atas tapak seluas 13 ekar itu. Ini jelas. Ini surat bukan dicipta. Ini surat itu kita telah keluar pada tahun 2009. Ini membuktikan bahawa semasa pemaju kemukakan permohonan nak kurangkan saiz keluasan, mereka dah tahu ini adalah akhirnya tanah persekutuan reserve pendidikan. Betul? Jadi dalam soal ini, apa yang berlaku selepas 2 tahun, iaitu pada September tahun lalu, kononnya
Exco Kerajaan Negeri Selangor telah luluskan tanah. Ini bercanggah dengan Supreme Law, perkara 85. Okey, kerana apa-apa result pendidikan mestilah diserahkan pada pusat. Dan ini bukan kita buat ciptaan. Tahun 2009, kita telah nyatakan kita nak bina sekolah menengah dan sekolah rendah di situ. Bermaksud sudah ada perancangan. Okey, jadi saya rasa kita dah maklumkan kepada mereka yang memohon dengan begitu jelas dan lantang. Okey, sekarang dakwaan kononnya kita tak mengambil tahu tentang kekurangan guru, kekurangan tempat belajar untuk SJKC. Saya ingin menyatakan di sini, diminta YB Teresa kalau nak membuat tuduhan liar, biarlah buat kerja rumah dulu, buat homework dulu. Saya ingin menyatakan bahawa dalam lingkungan 5 km jejari, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah memberi kelulusan 3 ekar yang nilainya tanah itu 20 juta kepada SJKC Kengci yang berpindah dari Karak ke kawasan Puchong, pusat bandar Puchong. Okey, dan ini adalah dalam lokasi di mana 5 km jejari. Itu bukti pertama. Kalau kata kita tak ambil kisah tentang ini, itu tidak betul. Kita serahkan 45 juta kepada LPS. Yang perlu Teresa lakukan sekarang ialah percepatkanlah plan, kelulusan plan bangunan. Bukan buat kerja bukan-bukan. Selesai ni, kita ada tempat lebih kurang 3,000 tempat untuk SJKC. Okey? Itu yang pertama. Kedua, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran telah meluluskan permohonan SJKC Laiming di Jalan Ampang ke satu kawasan bersebelahan dengan Bandar Kinrara, iaitu dalam kawasan catchment, kawasan tadahan pelajar untuk Puchong. Itu juga kita telah melakukan OD, Origin and Destination Matrix, di mana pelajar itu datang dari mana. Itu satu sekolah akan dibina dan pencatatan akan dilakukan dalam tempoh terdekat dan wang tu lembaga pengelola sekolah sudah ada. Okey. Yang ketiga, dalam jawapan saya semalam, Kementerian Pelajaran telah pun memuktamadkan pemberian tanah untuk Bukit Sedang. Itu untuk kita menyelesaikan masalah oleh kerana dalam Puncak Jalil, dalam sekitar Puncak Jalil dan kawasan sekitarnya, ramai pelajar yang terpaksa mengambil pengangkutan ataupun dihantar ke kawasan Puchong untuk belajar. Itu juga diambil kira. Dan apa yang saya nak katakan di sini, apa yang telah dilemparkan oleh Teresa Kok terhadap Kementerian Pelajaran adalah sesuatu perkara yang memang saya rasa berbau politik. Okey? Saya dah tunjukkan ke semua bukti ini bukan untuk apa. Kita nak buat pembelaan sewajarnya. Apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh kementerian patutlah Kerajaan Selangor contohi. Saya tak nak masuk campur dalam bab bagaimana Datuk Gani selaku Menteri Besar Johor boleh bantu begitu banyak tanah kepada negeri Johor. Tak ada masalah SJKC. Kalaulah beliau yang berpengaruh di negeri Selangor, buatlah sesuatu yang terbaik untuk SJKC, bukan dengan cara membawa isu-isu yang bukan-bukan ini. Jadi saya kata dalam kes ini kita terangkan, nak surat kita boleh tunjukkan surat apa, dan ini kalau dikatakan, okey, apa-apa peraturan yang dibuat atau keputusan dibuat oleh Exco kalau bercanggah dengan okey perlembagaan persekutuan, ianya dianggap ultra virus. Itu semua tahu tidak sah. Okey, janganlah perkara ini dipolitikkan kerana ini adalah isu pendidikan. Okey, janganlah fakta tak dipandang. Sedangkan beliau sebagai adun kawasan Kinrara, sekolah itu dibuat dalam kawasan untuk memberi manfaat kepada ibu bapa dalam pengundi Dun Kinrara. Jadi saya terus terang nak cakap, nak debat biar di parlimen dengan semua bahasa. Dan saya berasa duka cita apabila tahun lalu, Julai, Yang Amat Berhormat meluluskan SJKC Kengci 3 ekar. Beliau membawa sekumpulan India pula, kata memberontak, kononnya tanah mereka dirampas. Sudah ada satu presiden, dia kata, saya hampir-hampir nak bagi tanah kepada SJKT Castleford. Ini soalan dia di bangkit hari ini. Tapi akhirnya,
Pada mula dia kata kita tak bayar. Kita tunjukkan bukti kita telah bayar premium. Dia senyap terus. Oh, kini pula masalah. Kementerian bagaimana nak bantu sekolah ini. Jadi saya rasa bermula dari Castlefield's, kita bagi pada Keng Chee, mungkin beliau tidak ada peranan dan beliau mulakan serangan terhadap kerajaan. Saya rasa ini tidak adil bagi Kementerian Pelajaran. Okey, saya ingin menyatakan bahawa kita mengimbangi keperluan untuk semua sekolah. Kita juga sedar SJKC perlu tambah di situ dan kita melakukan yang terbaik untuk kawasan itu. Jangan cakap yang bukan-bukan. Okey, saya nak terus terang dengan semua pihak bahawa kita tidak ada apa-apa perkara yang boleh disembunyikan dalam soal ini. Semua surat nak tengok boleh ambil, nak baca boleh, semua ada. Jadi saya tidak mahu kalau surat pemaju itu senang, mudah difahami. Jangan ada pihak yang mengatakan ini bukan tanah kita, itu tanah kerajaan negeri. Kalau tanah kerajaan negeri, saya dah kata, keluarkan hak milik. Okey, tengok dari segi undang-undang mereka sah atau tidak. Betul. Dan kerajaan negeri memang ada tanah yang banyak. Dia boleh bagi tanah lain-lain, tidak ada masalah. Kami pun tak akan cemburu pun. Walau macam Johor, tak ada masalah. Okey, jadi saya nak terangkan keadaan sebenar. Jangan pula ianya menjadi satu isu. Dan malahan rayuan tu dikemukakan kepada mantan KSU Tan Sri Zulkarnain juga yang kata nak kurangkan kelulusan. Ini saya tak payah sampai tahap tu kerana kita dah maklumkan mereka kita tak setuju. Dan sudah ada perancangan SMK SK. Mereka nak maklumkan kepada masyarakat Cina kononnya kita menanaktirikan skor SJKC. Ini tak betul, ini tak bertanggungjawab. Okey? Kalau Keng Chee itu kita bagi tanah, kita bagi duit, kita minta bina, tolonglah percepatkan kelulusan bangunan, pelan bangunan. Dan saya nak lihat CF itu diberi dengan cepat. Pembinaan siap cepat demi manfaat masyarakat tempat setempat. Okey, itu yang saya nak terangkan kepada media dan saya tidak mahu yang bukan-bukan dilemparkan terhadap Kementerian Pelajaran. The 13 lands is belong to federal government or state government. The See. title is with state government or Okay. Under the federal constitution, yes, but you haven't sent out the request yet, so the title right now still belong what request? to. When you have started the development, okay, you have to reserve a piece of land. Otherwise, your whole development will not be approved. Am I right? If it is reserved for education, education is under federal list. Meaning, in accordance with the Federal Constitution, Article 85, we, at the federal government, we will be the ultimate owner of this land. Whether the process you pay premium, how much you want to charge, that is secondary. It's a process of paying. But the moment you have already reserved for pendidikan, that's under federal. You think that you have the right to do so? Okay, you can give your land. The state land PKNS, you know? I mean, this is your right. You can do it. By all means, do it. But don't create issue, you know? Saya sekali lagi mengatakan bahawa surat yang dikeluarkan oleh KSU punya surat baru-baru ini telah dibawa dalam macam-macam punya ceramah, kata kita menolak permohonan sekolah. Saya nak maklumkan apa yang KSU tulis ini. Dia kata dimaklumkan Kementerian Pelajaran memutuskan untuk mengekalkan tanah reserve pendidikan yang berkeluasan 13 ekar sebagai tapak SK dan SMK Taman Prima Puchong. That's all. Kita kekalkan putusan mengikut perancangan awal pada tahun 2009. Dan pada waktu yang sama, semasa kita berbincang dengan Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk SJKC Keng Chee, kita dapati SJKC Keng Chee, kawasan itu lebih mempunyai kepadatan penduduk Cina yang ramai. Jadi sebab itu TPM bagi tanah dekat situ. Apabila bagi tanah ini, dia tak ada kredit, dia minta masyarakat India pergi memberontak, tak berjaya, akhirnya dia buatlah sandiwara politik ini. Ini yang saya rasa tidak bertanggungjawab. Okey, nak saman saya boleh, tak apa.